Baik, Assalamualaikum anak-anak tahun 4 cerdas semua. Saya harapkan hari ini semua murid-murid tahun 4 cerdas berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria selalu. Baik, kita teruskan untuk pembelajaran sains pada hari ini. Kita dah habis dah tajuk bunyi. Hari ini kita masih lagi, saya tak nak masuk lagi tajuk baru. Okey, tugasan untuk hari ini mudah saja, tapi kita buat refleksi minda dahulu untuk mengulang kaji apa yang kita telah pelajari. Untuk tajuk bunyi, kita tahu yang pertama bunyi dihasilkan oleh getaran. Okey, macam mana bunyi juga dapat dihasilkan melalui tiupan, ketukan, petikan, gesekkan dan juga tepukan. Cikgu nak ucapkan tahniah pada murid-murid yang telah menghasilkan alat muzik sendiri. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Hebat, memang hebat. Okey. Cikgu ada sharekan dekat Padlet. Adik punya alat muzik pun hebat, dia buat gitar lagi. Okey. Seterusnya bunyi bergerak ke semua arah dan bunyi juga boleh dipantulkan. Dia macam cahaya kan, sebelum ni cahaya boleh dipantulkan, bunyi juga dipantulkan. Contoh bunyi pantulan bunyi adalah fenomena gema, sonar dan ultrasonik. Okay, seterusnya apa faedah bunyi pada kita? Bunyi memudahkan kita untuk berkomunikasi, memberi maklumat, memberi isyarat dan juga menghiburkan. Ini bunyi yang okey lah, yang berfaedah pada kita. Bunyi juga boleh mengakibatkan satu-satu perkara ataupun yang tidak berfaedah lah. Contoh, sukar untuk berkomunikasi. Bunyi yang terlalu kuat menyebabkan kita sukar untuk berkomunikasi. Okey, kita mungkin akan menghadapi tekanan emosi, stres hari-hari dengar jiran kita pasang radio kuat-kuat. Okey, kita akan menghadapi tekanan emosi. Seterusnya gangguan ketenangan dan juga mungkin kalau dah terlalu lama hari-hari kita dengar bunyi yang terlalu kuat semua kan, boleh menyebabkan masalah pendengaran. Baik, seterusnya yang ketujuh, cara mengurangkan pencemaran bunyi. Macam mana kita nak perlahankan sedikit bunyi yang kita dengar tu. Okey, yang pertama kita menggunakan pelindung telinga. Mana-mana individu yang bekerja di lapangan terbang, bunyi enjin helikopter, bunyi enjin kapal terbang tu memang sangat kuat. So, mereka perlu menggunakan pelindung telinga ni supaya telinganya terlindung daripada bunyi yang sangat kuat untuk mengelakkan masalah pendengaran. Nanti lama-lama akan ada masalah pendengaran kalau mereka tidak memakai pelindung telinga. Dan seterusnya macam mana yang satu lagi, mengurangkan pencemaran bunyi, penggunaan penyerap bunyi. Contohnya apa? Kita guna sofa, letak span. Okey, sofa tu ada span kan, demi cushion. Okey, boleh menyerap bunyi. Pasang langsir, guna kapet. Itu antara salah satu penggunaan penyerap bunyi. Pada hari ini sebenarnya tugasannya cikgu nak kamu menghasilkan My Science Notebook. Contoh cikgu tunjuk tahu contoh akak-akak dan juga abang-abang yang buat pada tahun lepas. Macam mana rupa My Science Notebook tu? Saya rasa macam awak tak pernah buat sebelum ni. Okey, untuk minggu ini, hari ini kamu kena sediakan My Science Notebook. Macam ni. Nampak tak? Ini contoh. Okey, ini contoh. Nanti saya terangkan lebih detail lah. Awak tengok saya besarkan.
Okey, saya besarkan, boleh tak besarkan? Contoh ni. Ini My Science Notebook. Oleh siapa ni My Science Notebooknya? Disediakan oleh Adriana. Ni Adriana Balkis, anak murid saya tahun 5C. Ini tahun lepas lah, masa dia darjah 5. Dia buat My Science Notebook tentang tajuk bunyi. Cantik tak? Cantik kan? Kreatif. Cikgu nak awak buat macam ginilah, lebih kurang. Okey, lepas tu isi dalam dia. Ini semua nota. Nota tentang tajuk bunyi. Okey, ada isi apa? Ada isi kandungan. Nampak ada isi kandungan? Ada isi kandungan apa yang ada dalam keseluruhan tajuk bunyi. Apa dia? Getaran bunyi, bunyi bergerak, bunyi boleh dipantulkan, fenomena pantulan bunyi, bunyi yang berfaedah, bunyi yang memudaratkan, mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, ini semua isi kandungan dalam My Science Notebook. Daripada isi kandungan ni dipecahkan pula jadi satu-satu. Kita ambil satu, getaran dan bunyi. Nampak getaran dan bunyi? Maksudnya bunyi boleh dihasilkan daripada tepukan, tiupan, ketukan dan juga petikan atau gesekan. Lepas tu dia bersambung lagi. Nampak ni, bunyi bergerak. Bunyi bergerak ke semua arah. Bunyi boleh dipantulkan. Nampak dia buat nota cantik, tulisan berangkai Balkis kan. Okey, contoh. Itu contoh yang pertama. Kita tengok lagi contoh yang lain. Ini contoh yang lain lah. Nampak cantik kan? Macam-macam gaya My Science Notebook dia buat. Betul tak? Okey, ini bunyi yang memudaratkan. Ini faedah bunyi. Ini cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Dia buat satu muka surat, ada hiasan, lukis-lukis, cantik sangat. Kalau dia tengok gambar dah cantik, kalau tengok buku nota yang betul-betul lagi cantik tau. Okey, saya nak awak buat macam ni lah. Okey, nampak ni. Ya, ini pattern lain pula dia punya hiasan, sebab orang yang berlainan, tapi tajuknya sama. My My Science Notebook, tajuk bunyi. Ini saya tak pasti, saya tak terambil gambar siapa yang sediakan ni. Nanti awak kena tulis disediakan oleh. Okey, disediakan oleh lah. Okey, contoh yang lain. Nampak ini isi kandungan sebelah dalam dia ada. Dia buat tulang ikan coraknya. Tak nampak pula saya padam yang ni lah. Nampak dia tengok dia buat corak ikan. Getaran apa ni? Getaran bunyi ke apa tajuknya? Getaran dan bunyi, tepukan, petikkan. Ni ada semua isi lah. Cantik dia buat, kreatif. Awak pun boleh ni, boleh kreatif macam murid-murid yang lepas. Ini contoh cikgu besarkan lah supaya awak nampak. Okey, saya padam yang ni. Okey, saya tarik ke bawah lah supaya nampak sikit. Okey, tengok dia tulis isi kandungan. Getaran bunyi, bunyi bergerak. Okey, ini. Alright. Lepas tu ada yang bahagian ini kena dengar betul-betul. Macam mana awak nak menghasilkan My Science Notebook? Okey, contoh contoh. Saya bagi contoh. Ini buku tulis awak. Ini buku tulis awak. Okay, contohlah. Ini buku tulis awak. Okey, saya kecilkan lah. Ini satu muka surat. Ini satu muka surat. Ini satu muka surat. Okey, satu muka surat. Kalau tak ada buku nota awak dekat sekolah kan, awak guna kertas. Okey, guna kertas. Nanti kalau dah boleh ambil buku nota, awak tampal saja. Jangan kata cikgu saya tak boleh buat, senyap je. Saya tahu buku awak tak ada pada awak. Lepas tu tak nak bagi tahu saya. Okey.
awak buat tajuk dia. Guna pensel warna ke, pen magic color ke, pen yang ada kilat-kilat ke, itu terpulang pada kreativiti awak. Saya serahkan semuanya pada awak. Okey, contoh awak tulis tajuknya sama my muka surat yang pertama ni my science apa? Notebook. Okey, tulislah. Ambil color pensel, warnakan ke, nak buat corak ke. Okey. Nanti saya tunjukkan my science notebook saya masa saya pergi kursus. Macam mana saya buat my science notebook Okey, dah tulis my science notebook ni, awak hiaslah. Teruskanlah menghias. Tajuknya apa? Kena tulis tajuk my science notebook. Ambil warna lain pula contohnya. Okey, bukan buat dekat komputer jangan buat kat komputer. Saya nak awak tulis tangan. Okey. Okey, bunyi. Tajuk dia bunyi kan? My science notebook yang saya suruh buat bunyi. Okey, tulis tangan. Kalau nak buat dekat komputer tu, kalau awak pandai bolehlah. Nanti orang lain pun nak buat kat komputer kan. Okey, bunyi. Lepas tu tulislah disediakan oleh siapa nama awak? Saya lah, Halina. Okey, nama penuh lah. Sedap sikit kan? Sian mak awak fikir nama 5 hari 5 malam tak tidur nak bagi nama kat awak. Okey, Nur Halina. Okey, ini selesai. Lepas tu letaklah apa-apa, stiker ke, apa yang awak nak letak, nak lukis bunyi ke, nak lukis gitar ke dekat sini. Boleh. Terpulang pada kreativiti awak. Baik, seterusnya muka surat yang kedua. Ini muka surat pertama, lepas tu dah selesai. Selak muka surat yang kedua. Apa yang perlu dibuat pada muka surat yang kedua? Ialah macam kawan awak tadi tu. Isikan kandungan. Isi kandungan. Okey. Isi kandungan ni nak dapat daripada mana? Awak rujuk buku teks tajuk bunyi. Isi kandungan ini adalah yang warna biru. Yang ni. Isi kandungan ni awak kena salin yang warna-warna biru. Okey, yang warna-warna biru tajuk di sebelah atas tu. Okey, yang warna-warna biru tajuk dia yang sebelah atas tu. Sekejap Yang ini sayang. Yang ini. Isi kandungan yang ini. Okey. Satu, getaran bunyi. Okey, tulis. Lepas tu kan tadi kan dah nampak kan contohnya. Yang kedua, bunyi bergerak. Okey. Yang ketiga, apa dia? Tengok selak muka surat seterusnya. Bunyi boleh dipantulkan. Apa lagi? Fenomena pantulan bunyi. Okey, fenomena pantulan bunyi. Apa lagi isi kandungan? Ini bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Okey, seterusnya apa? Mengurangkan pencemaran bunyi. Ini yang last saya rasa isi kandungan yang terakhir. Okey, saya patah balik pada my science notebook tu tadi. Apa nak letak pada isi kandungan. Okey, dengar betul-betul ni. Saya bimbing satu persatu. Okey, yang pertama ialah saya tukar warna lain lah. Tukar. Awak boleh pakai pensel warna, tak apa, boleh. Yang pertama, buatlah bulat ke, apa ke, petak ke dekat tepi ni kan. Apa dia? Getaran bunyi. Salin yang biru-biru tu tadi yang saya dah bulat-bulatkan tu. Okey. Yang kedua ialah apa? Bunyi
Bunyi bergerak. Okey, bunyi bergerak. Okey. Yang seterusnya bunyi tulis besar-besar tau. Besar-besar. Bunyi boleh satu muka surat ni sahaja isi kandungan. Dipantulkan. Contohnya kalau tak muat lah. Tapi ni tak cantik sebenarnya kalau tulis macam ni. Buat satu baris boleh. Padam lah. Yang ini kita padam. Okey, bunyi boleh dipantulkan. Okey, isi kandungan yang seterusnya ialah apa? Fenomena pantulan. Awak tulislah cantik-cantik. Ini saya nak beri penerangan je pada awak. Fenomena pantulan bunyi. Saya tulis besar ni. Ni satu muka surat isi kandungan. Tulis lagi dua tu, bunyi berfaedah dan juga yang akhir sekali apa? Tulis tau, mengurangkan pencemaran bunyi. Dah selesai muka surat yang kedua. Okey, buat muka surat yang seterusnya pula. Muka surat yang seterusnya awak kena terangkan satu demi satu isi kandungan. Isi kandungan kita yang pertama ni tadi apa? Getaran bunyi. Tulis tajuknya dekat sini. Muka surat yang kedua, yang seterusnya tajuknya ialah getaran bunyi. Contohlah nak sambil menyanyi pun boleh. Tulis cantik-cantik, hias cantik-cantik. Okey, ini yang tadi ni kita tengok apa yang kawan awak buat tentang macam mana dia reka untuk getaran bunyi ni. Fashion apa? Ini sayang. Ini ini getaran bunyi. Nampak tak? Dia lukis itik, dia lukis gambar kucing, dia buat bunyi kuek, miau. Lepas tu dia buat bentuk apa ni? Tulang ikan Ishikawa ni. Okey, buat getaran dan bunyi. Isi ni dah dapat dekat mana? Dalam buku teks muka surat 112. Tajuk getaran bunyi. Kan? Nampak tak? Ini contoh apa? Contoh My Science Notebook buka depan. Awak buatlah, nampak dia guna pen yang warna-warni tu kan. Ini satu lagi contoh. Nampak nampak tak? Fenomena pantulan bunyi. Okey, yang kedua kita patah balik pada My Science Notebook kita tadi, getaran bunyi. Buatlah, awak nak buat apa dalam getaran bunyi ni? Contoh tadi kawan awak buat apa? Tulang ikan. Ada berapa? Ada 4. Macam lain je kan? Macam tersalah je. Tulang ikan ni saya rasa macam ke belakang. Okey. Macam ni kot baru betul. Okey, getaran bunyi. Apa dia? Bunyi boleh dihasilkan melalui tiupan. Lagi apa? Ketukan. Seterusnya tepukan. Akhir sekali petikan atau gesekan. Buatlah. Lepas tu awak nak buat apa? Bentuk awan. Buatlah. Kalau nak buat bulat boleh, nak buat bentuk awan boleh. Warnakan lepas tu. Kreatifkan diri kamu. Okey, kalau tiupan ni awak nak lukis gambar seruling ke tak pun, awak ada printer, boleh nak printer tergunting tampal boleh juga kan. Ini ketukan, nak buat gambar apa? Deram ke? Okey. Kan? Boleh tepukan. Okey, tak kisah. Terpulang pada kreativiti awak. Okey, muka surat yang seterusnya habis satu muka surat.
Kalau contoh informasinya sikit saja awak nak buat, boleh satu muka surat tu buat 2 isi kandungan. Buat 2 isi kandungan. Contohnya macam gini, saya cakap lah, saya terang ada, nanti saya tunjukkan. Yang keduanya apa isi kandungan kita? Bunyi, bunyi bergerak. Okey, salin dekat bawah ni. Salin dekat bawah ni. Tajuk dia apa? Ambil pensel warna yang lain. Contohnya lah, bunyi. Kenalah tulis besar-besar. Kalau tulis kecil-kecil nanti tak menarik. Bunyi bergerak. Okey, isinya nak dapat dekat mana? Dekat muka surat 114 buku teks awak. Ya, ini sikit sahaja. Nyatakan bunyi. Isinya apa? Sikit je. Contohlah, buatlah. Kalau ada stiker, awak tampallah stiker. Tulis kat sini. Bunyi bergerak ke semua arah. Ada dekat muka surat 114 tu perkataan ataupun ayatnya telah dihitamkan. Okey, seterusnya apa dia? Tengok saya bagi contoh. Ada tak nota bunyi bergerak ni? Okey, yang ini tak ada. Kita tengok yang ini. Ada tak? Ini. Kan? Nampak tak? Saya drag pergi kita ke muka surat lain supaya jelas. Okey, ini. Nampak tak dia buat? Ni 2 isi kandungan. Ini 1 bunyi getaran bunyi bergerak. Okey, sorry. Okey, bunyi bergerak. Bunyi boleh dipantulkan. Itu sahaja. Lepas tu masuk pada fenomena pantulan bunyi. Tulis kat sini isi kandungan yang kedua. Apa dia? Bunyi bergerak ke semua arah. Yang satu lagi, bunyi boleh dipantulkan. Tulis kat sini. Okey, bunyi, ambil pen warna lain lah. Okey, ataupun pensel warna-warna lain. Tulis bunyi boleh dipantulkan. Okey. Apa isinya? Tengok pada muka surat 115. Contoh muka surat 115 buku teks awak. Okey, apa isi kandungan dekat situ? Ada cikgu tu cakap, apabila bunyi terkena pada suatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Okey, isinya apa? Bunyi akan dipantulkan apabila terkena pada permukaan yang keras. Okey, settle. Kita tengok ada lagi. Ini akhir muka surat. Boleh tak agak-agak kita nak masukkan lagi satu? Tak muat. Kan? Kalau tak muat, buat muka surat yang seterusnya. Isi kandungan yang seterusnya. Apa dia? Fenomena pantulan bunyi. Tulis kat bawah sini. Tulislah kat bawah sini. Apa tajuknya yang lain? Fenomena pantulan bunyi. Fenomena pantulan bunyi nak dapat dekat mana? Dekat muka surat 116 dan 117. Cari kat situ ada apa? Gema, ultrasonik dan juga sonar. Salinlah nota tu.
Okey, kalau tak habis, dah habis satu muka surat, dah habis awak salin kan? Okey, dah sampai bawah. Buatlah salinnya tu bukan setakat salin buatlah corak, buatlah bentuk. Okey. Yang seterusnya ialah isi kandungannya apa? Bunyi isi kandungan yang seterusnya. Okey, bunyi berfaedah. Dan kan tajuknya tu muka surat berapa? 118. Dan bunyi yang memudaratkan. Okey, ini tajuk dia. Hiaslah nak warna apa ikut apa. Okey, bunyi berfaedah. Okey, bunyi berfaedah. Kalau awak nak asingkan pun tajuknya tak apa juga, boleh bunyi berfaedah, lepas tu awak letak isinya. Apa isinya? Bunyi berfaedah. Contoh kita asingkanlah bunyi sorry. Okey, bunyi berfaedah. Contoh bunyi berfaedah. Isi yang pertama, buat gambar bunga contohnya. Membolehkan berkomunikasi. Tak pun yang ini awak nak lukis apa? Awak nak lukis pokok bunga, daun yang pertama. Okey. Cabang yang kedua, daun yang kedua. Ini bunganya. Okey, contoh. Yang pertama, bunyi berfaedah ini menghiburkan. Yang kedua, berkomunikasi. Okey, ada lagi tak? Ada. Tengok muka surat 118 yang tulisannya yang dah berwarna hitam tu. Okey, yang ketiga, buat daun besar-besar, lukis. Memberi isyarat. Okey, yang keempat, contohlah memberi maklumat. Okey, lepas tu ambil pensel warna, warnakanlah perlahan-lahan daun ni warna hijau. Jangan sampai tulisan tak nampak. Okey, boleh faham tak macam mana nak buat? Lepas tu ini bunyi berfaedah. Dan kalau dah habis satu muka surat, pindahlah bahas satu muka surat lain. Kalau tak habis satu muka surat, ada ruang lagi kan? Kalau nak tulis lagi, boleh je tulis. Yang ini tulis apa? Bunyi yang, saya punya tulisannya besar lah kan. Awak pun boleh je memudaratkan. Tapi buat satu ayat lah itu. Okey, ini sikit bawah ni kan. Ini dah penghujung awak punya buku. Kalau awak muatlah. Kalau tak apa. Buat muka surat lain tak apa. Kalau kertas pun boleh buat banyak-banyak helai pun tak apa. Stapler kan aja. Okey. Apa bunyi yang memudaratkan? Contohnya awak nak lukis apa? Gambar. Apa? Sukar berkomunikasi. Yang ini boleh rujuk muka surat 118 dan 119. Yang ini rujuk muka surat 118. Tengok tulisannya warna hitam dan yang warna merah. Okey, akhir sekali muka surat yang terakhir. Isi kandungan yang terakhir apa dia? Mengurangkan. Pencemaran. Awak tulis cantik-cantik ni saya bagi contoh je. Mengurangkan pencemaran bunyi. 1. Okey,
Okey, apa dia memakai? Yang ini boleh rujuk dekat muka surat 120. Okey, muka surat 120. Menggunakan pelindung telinga dan penyerap bunyi. Contohnya permaidani, langsir, tingkap. Buat. Saya tunjukkan balik semula. Okey, dah selesai. Okey. Saya tunjukkan balik semula contoh-contohnya. Okey, macam ni. Alright, nampak tak ni dia tulis fenomena pantulan bunyi. Cantik. Bunyi berfaedah. Nampak dia buat macam gini. Yang bawah bunyi yang memudaratkan. Yang ini tajuk yang akhir. Mengurangkan pencemaran bunyi. 1, 2, pandai lu lukis-lukis. Meriah My Science Notebook dia kan. Awak pun boleh buat macam tu. Okey, saya tunjukkan My Science Notebook saya semasa saya mengikuti kursus. Nampak tak? Saya pun kena buat My Science Notebook masa saya mengikuti kursus. Okey, cantik. Cantik. Cantik kan? Nampak tak? Saya lukis, saya tulis cantik-cantik. Tampal gambar, letak stiker. Kalau awak nak letak stiker, boleh je letak stiker. Contohlah. Ini saya bagi contoh. Nampak? Okey, boleh tak? InsyaAllah memang awak boleh. Okey, itu sahaja. Siapkan My Science Notebook untuk hari ini. Itu tugasannya. Kita tak masuk lagi tajuk baru. Okey, kita tak masuk lagi tajuk baru. Saya suruh buat My Science Notebook sahaja. Dengar dengan teliti video saya ni, tonton sampai habis. Jangan sekerat jalan sahaja. Okey, itu sahaja tugasan untuk hari ini. Saya doakan awak boleh jalankan ataupun siapkan dan hasilkan My Science Notebook untuk tajuk bunyi. Jumpa lagi pada pembelajaran minggu hadapan. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.